Assalamualaikum. Hai, apa khabar guys semua? Saya harapkan anda semua sihat dan gembira. Okay, so hari ni nak talk pasal kurus pasal isu nak lose weight, kurus yang berkaitan lah kan, dan juga kecergasan lah. So hari ni nak cerita masalah 5 masalah utama kenapa kita selalu sukar untuk turunkan berat badan dan juga nak kekalkan berat badan yang ideal ni. Ramai orang mengalami masalah, tapi hari ni saya nak cerita 5 masalah utama dari sudut pengalaman saya, dari sudut experience yang saya lalui sepanjang perjalanan saya nak turunkan berat badan. Saya cubaan saya untuk menurunkan berat badan ni, sebenarnya saya dah lost count berapa kali turun naik sehinggalah satu tahap saya berjaya mengekalkan berat badan. Dan saya dapati bila saya tengok balik, there's a few mistake atau beberapa mistake ataupun beberapa perkara yang saya tak buat dulu, yang saya lupa nak buat atau mungkin saya tak tahu, saya tak buat, menyebabkan sukar untuk saya turun dan kekalkan berat badan yang ideal. Okey, yang pertama sekali, ini mana-mana perkara pun biasanya perkara ni paling penting adalah motivasi anda. Apakah motivasi anda ataupun motivasi kita untuk menurunkan berat badannya? Ataupun dalam bahasa orang putih panggil big why. Apakah big why kita? Itu saya dulu saya tak ada big why yang jelas, yang cukup strong kata orang tu. So mungkin big why anda, kalau big why kan, mungkin ada big why anda bengang dengan kawan-kawan anda yang selalu mengutuk anda bengang dengan orang yang selalu menghina anda sebagai contoh. Itu perkara-perkara yang boleh dijadikan big why, tetapi anda kena tanya diri anda sendiri, duduk, cari, tulis big why anda. Tanya diri sendiri beberapa kali, bukan sekali dua, mungkin lebih. Duduk dan tenang, cari big why anda. Dan seterusnya dalam part motivasi ni, satu lagi yang saya lack dulu, saya kurang sangat tekankan adalah objektif yang jelas. Saya mungkin ada objektif nak turunkan berat badan, tetapi kadang-kadang tak jelas berapa kilo saya nak turunkan, tak jelas setiap minggu atau setiap bulan berapa kilo saya nak turun sehingga mencapai berat badan saya. So benda ni penting. So jadi kalau you nak turunkan berat badan kan, saya nasihatkan, saya cadangkan anda untuk buat objektif yang jelas. Contoh berapa kilo kan, setiap minggu berapa kilo, setiap bulan berapa kilo, setiap tahun dan sebagainya. Okay, pulang pada diri anda. So kalau yang nak advance tu mungkin tahap level macam berapa persen body fat, itu terpulang pada anda dan sebagainya. Okey, yang kedua, terlalu banyak info. Kalau zaman-zaman dulu sebelum zaman teknologi maklumat ni, tak ada info. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang terlalu banyak info pun menyebabkan masalah, sehingga kita tak tahu nak tapis, tak tahu nak guna mana satu info yang sesuai, mana satu info yang boleh pakai, mana satu info yang berguna untuk kita. Bukan saya kata banyak info yang salah dan sebagainya, tidak, tapi yang sesuai untuk kita, yang sesuai dengan kondisi kita dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga, saya dulu, bukan kita lah, saya dulu, pengalaman saya ada mengamalkan diet-diet yang tidak boleh saya kekalkan sepanjang hidup. Diet-diet yang sukar untuk saya amalkan. Mungkin disebabkan oleh diet tu mungkin untuk saya terlalu ekstrim. Mungkin diet tu tak sesuai dengan budaya, culture saya, orang Malaysia ni. Dan mungkin diet itu tidak sesuai dengan tekak saya. Dan juga mungkin saya tak tahu nak sukat diet tu macam mana supaya kalori dia cukup untuk saya sebenarnya, dengan cara yang betul. Jadi itu antara permasalahan dari sudut diet ni kan. Jadi kalau kita nak turunkan berat badan, make sure kita boleh follow diet yang sesuai, ataupun kita tidak follow mana-mana diet, kita cuma menggunakan kaedah pengiraan kalori dan sebagainya. Okey, itu terpulang pada masing-masing. Okey. Yang keempat, kita ni tidak konsisten dalam melakukan program kita untuk menurunkan berat badan. Sama ada program tu you ikut jurulatih yang you hire, atau mengikut program you buat sendiri. Macam saya dulu banyak self-taught, saya buat sendiri. So saya tak ada jadual yang konsisten. Contoh macam, okey, minggu ni tiba-tiba saya exercise sampai 5 hari. Minggu depan saya exercise 2 hari. Minggu lusa exercise 3 hari, tapi intensity kurang.
dan sebagainya. So saya tak ada jadual yang khusus yang kata bertulis untuk saya follow. Jadi sebaik-baiknya kalau peringkat awal ni cuba follow, buat jadual dan kita follow sebaik mungkin. Bukan apa, untuk kita jadikan dia benda tu tabiat atau kebiasaan, kita jadikan sebahagian daripada hidup kita. Kita nak latih benda ni jadi sebahagian hidup kita. Jadi kita kena letak jadual. Cari masa letak jadual. Kalau kita tak letak jadual, dia akan jadi masalah. Kita tak ada masa. Kita tak ada masa. Itu alasan yang saya dulu selalu bagilah. Tak ada masa lah. Tak ada masa lah. Padahal sebab saya tak susun jadual. Okay. So jadual ni bukan sahaja jadual senaman, jadual dari sudut pemakanan juga. Okey. Yang kelima, yang terakhir sekali, yang masalah utama yang saya hadapi dulu, yang saya tak buat, yang menyebabkan berat badan saya yo-yo, menyebabkan sukar saya nak turunkan berat badan, adalah saya tidak monitor. Saya tidak monitor progres saya dari sudut aktiviti fizikal dan juga monitor pemakanan saya. Saya ikut diet. Saya ikut. Ada diet ni, makan tu, makan ni, contoh nilai kalori ni apa semua saya ikut, tapi saya tak catat apa yang saya makan harian tu. Bagi contoh kalau dari sudut diet. Sebab apa penting benda ni? Kalau you tak catat, kita tak tahu pattern kita. Sebab kadang-kadang kita ikut diet, tapi rupa-rupanya dalam diet tu kita terlebih ambil sesuatu, kita tak sedar. Kita rasa okey, tapi rupanya dari sudut kalori contoh, benda tu kita terlebih rupanya hari tu. Contoh hari tu mungkin by mealsnya kita makan ikut, tapi rupanya at the end of the day, bila kita tengok balik, oh rupanya hari ni aku terlebih karbo. Besok pula, oh rupanya hari ni aku terlebih fat. Lusa pula, terlebih kalori rupanya. Walaupun nampak sikit, rupanya ada satu portion yang kita makan tu, ada satu sesi makan kita makan tu tengah hari ke, mungkin waktu snacking ke, rupanya kita ambil sesuatu yang nilai kalori dia tinggi tanpa kita sedari. Jadi kalau kita tak catat, kita tak monitor, kita tak tahu pattern kita. Jadi kalau kita tak tahu pattern kita, macam mana kita nak ubah gaya hidup kita, nak plan untuk kita ubah gaya hidup kita. Sebab kalau kita nampak pattern kita, definitely kita akan rasa, oh ini tak betul, ini something wrong, dan kita cuba ubah, belajar untuk ubah sedikit demi sedikit. So once kita dah ada habit baru ni yang lebih positif, yang lebih baik ni, so kita tak perlu lagi nak catat pun tak apa. Walaupun terbaiknya seboleh-bolehnya cuba catat sepanjang hidup anda. That is the best lah. Tapi of course sukar dalam situasi sebenar kan. Jadi cukuplah setakat kalau you setidak-tidaknya kita boleh monitor kita punya pemakanan, kita punya aktiviti fizikal ni sehingga dia menjadi kita punya rutin, menjadi sebahagian daripada hidup kita. Macam kalau kita tak buat tu rasa tak selesa, serba tak kena. Dia dah jadi rutin. Maknanya kita tak perlu cakap, tak perlu kita fikir, kita dah, benda tu akan jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Contoh macam makan lah kan, kita ada makan tengah hari, makan malam kan. Dari sudut exercise ni pun kita jadi macam tak exercise hari ni, rasa macam tak cukup makan. Seolah-olah macam tu lah, macam seolah-olah tak makan tengah hari, ada something missing dalam hidup. Macam tu. Sama juga dengan pemakanan kan. Kalau kita rasa macam hari ni kita tak tahu kan, kita rasa hari ni seolah-olah macam makan terlebih kita rasa ini macam terlebih hari ni aku makan. So kita boleh adjust untuk the next meal tu kan. Contoh macam mungkin tengah hari kan terlebih sikit, so next meal tu mungkin kita makan snacking kita waktu petang, mungkin kita hanya ambil benda yang kalori yang sangat rendah, buah-buahan saja kan, mungkin buah apple sebiji je ke, setengah biji je ke, ataupun waktu malam tu kita adjust kurang makan malam tu dan sebagainya. So kita, bila benda tu dah jadi habit, it's okay kalau kita tak nak monitor lagi. Maknanya benda tu dah jadi semula jadi. Macam kita pergi kedai makan kan, benda tu dah jadi habit kita dah tahu portion kita. So of course kita tak perlu risau lagi. So kita boleh ambil, kita dah tahu dah, okay ni satu pinggan yang kita ambil ni, ni okay, ngam untuk aku punya diet atau keperluan diet harian aku untuk waktu lunch ni. Kalau kita tak pernah cuba monitor dan catat benda-benda ni, kita takkan dapat self punya, bukan self lah, nak kata kita dapat feeling yang kita makan ni lebih ke kalori dia, ataupun lebih ke nilai lemak, protein dia ke, ataupun mungkin karbo dia. Kita punya feel tu tak dapat tau. Mungkin kalau you makan makanan meals yang contoh nasi yang asing tu, nasi campur tu, kita boleh adjust lagi.
mengikut formula sendiri, macam formula-formula mudah macam segenggam satu tapak tangan dan sebagainya. Tetapi kalau misal kata you nak makan mi goreng, lasagna, macam mana portion you nak makan? So kalau you dah biasa dengan monitor sebelum ni, jadi kalau you pergi kedai next time you nak order lasagna, so you dah tahu banyak mana yang perlu makan, so you dah tak perlu pening. Jadi peringkat permulaan memang kena monitor. Tapi kalau boleh monitor sampai sepanjang hayat itu yang terbaik. Okey, itu saja 5 perkara utama yang saya hadapi, yang saya rasa mengikut pengalaman saya yang menjadi punca kenapa saya sukar dulu untuk turun berat badan dan maintain berat badan saya. So saya harap sedikit perkongsian ni membantu anda dalam proses anda untuk apa kata orang tu, menurunkan berat badan dan mengawal berat badan anda. So jangan lupa subscribe kepada YouTube channel saya, Fitness Agenda, Sweat and Smile. Okay, jumpa lagi. Bye.